Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Aiman akan menerangkan tentang value proposition dalam BMC. Value proposition adalah nilai tambah terhadap sesuatu produk yang dihasilkan agar produk yang dihasilkan tersebut lebih kreatif, inovatif dan lain daripada yang lain. Contohnya mempunyai perbezaan dari segi reka bentuk. Nilai tambah yang digunakan dalam menghasilkan produk tersebut hendaklah disasarkan kepada segmen pelanggan yang kita sasarkan. Syarikat kami iaitu syarikat Co Furniture ialah sebuah syarikat yang menghasilkan produk kerusi bermeja lipat. Produk kami ini mempunyai pelbagai keunikan yang dapat memberi keselesaan kepada pelanggan dan dapat menyelesaikan masalah mereka. Antara keunikan produk kami ini adalah mempunyai meja di kedua-dua belah, iaitu di belah kanan dan juga belah kiri. Ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah golongan kidal yang menghadapi masalah ketidakselesaan apabila menggunakan produk tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Teo Sun dan saya akan menerangkan customer segment. Customer segment ini merupakan salah satu strategi marketing di mana kita akan membahagi pelanggan kita kepada kategori tertentu melalui sebuah ukuran yang ditentukan seperti umur, jantinah, minat, tabiat perbelanjaan mereka dan sebagainya. Untuk zakat kita, kami telah menjadikan golongan kidal sebagai sasaran pelanggan kami seperti pekerja pejabat dan ahli mesyuarat. Produk kami mampu menyelesaikan masalah mereka di mana kerusi meja yang direka asalnya tidak dapat memuaskan mereka. Produk kami menjadikan kerusi meja ini menjadi lebih fleksibel kepada semua golongan dengan didatangkan pelbagai kemudahan seperti roda dan ketinggian yang boleh dilaraskan. Saya yakin dengan ini produk kami akan dapat sambutan yang hangat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan salah satu elemen BMC iaitu channel. Channel atau saluran merupakan medium yang digunakan bagi berinteraksi dengan pelanggan bagi tujuan perniagaan dan menjadi sebahagian kitaran jualan. Macam mana nak sampaikan maklumat kepada pengguna? Contoh saluran yang sering digunakan ialah pemasaran viral, media sosial, ucapan awam, periklanan sosial dan lain-lain. Bagi syarikat kami, saluran yang digunakan untuk berhubung, berkomunikasi dengan pelanggan dan mempromosikan produk ialah melalui media sosial. Kami juga menggunakan marketplace seperti Shopee, Lazada dan eBay supaya produk dapat dijual di dalam negara maupun di luar negara. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Komponen yang seterusnya dalam bisnes model Canvas adalah komponen yang keempat, iaitu Customer Relationship. Customer Relationship diistilahkan bagaimana sesebuah entiti perniagaan itu berhubung dengan pelanggan mereka, atau dengan lebih tepat lagi, bagaimana perniagaan tersebut menarik minat pelanggan terhadap perniagaan yang mereka lakukan. Perniagaan boleh dilakukan sama ada secara direct, iaitu face to face, ataupun melalui telefon, ataupun melalui online. Hubungan boleh dilakukan dengan berbagai cara. Ada sesetengah syarikat yang mengeluarkan kad ahli kepada customer untuk menarik minat pelanggan untuk terus berhubung dengan perniagaan yang mereka lakukan dengan menawarkan faedah diskaun harga. Dan setengah peniaga online, mereka akan meninggalkan notifikasi kepada pelanggan mereka berdasarkan pembelian akhir mereka. Dalam syarikat kami, iaitu syarikat Co Furniture SDN BHD, kami menjalankan hubungan dengan pelanggan melalui secara direct, iaitu pelanggan boleh datang ke syarikat kami sama ada untuk melakukan tempahan terhadap perabot yang mereka inginkan, dan juga mereka boleh membeli perabot secara terus di kedai kami. Saya Cik Nur Natasha, saya akan menerangkan tentang elemen yang terdapat dari BMC iaitu revenue stream. Revenue stream ataupun aliran pendapatan merupakan sumber pendapatan bagi sesebuah syarikat atau organisasi. Revenue stream ini juga bagaimana cara sesebuah syarikat menjana pendapatan mereka. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk menjana pendapatan seperti bayaran sewa, penjualan barang, langganan dan sebagainya. Sebagai contoh, bagi sesebuah syarikat yang menjual kerusi bermeja lipat,
revenue stream utama bagi syarikat mereka ialah melalui penjualan kerusi itu sendiri. Selain itu, mereka juga boleh memperolehi pendapatan melalui perkhidmatan membaik pulih kerusi lama yang telah rosak menjadi kerusi baru. Melalui aktiviti-aktiviti seperti inilah mereka memperolehi pendapatan bagi syarikat mereka. Sekian. Okay. Bahagian saya akan menerangkan bahagian KISS activity. Key activity adalah proses yang dilakukan oleh syarikat bermulanya daripada pembuatan hinggalah bahagian pemasaran. Okay, sebagai contoh, kami mempunyai syarikat sendiri. Syarikat kami membuat pengeluaran produk kerusi. Okay, kami membuat pengawalan produk, kuantiti produk supaya jumlah yang kami hasilkan tidak melebihi atau berkurang produk yang kami perlukan. Seterusnya, bahagian pemasaran. Pemasaran kami membuat dua kaedah. Yang pertama, kaedah tradisional. Yang kedua, kaedah moden. Kaedah tradisional kami membuat flyer untuk mengedar ke rumah ke rumah. Kaedah moden kami membuat ads menggunakan FB, menggunakan Instagram, menggunakan Shopee dan Lazada untuk membuat pemasaran produk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Muhammad Basri daripada kumpulan 1. Seterusnya ialah BMC yang ketujuh iaitu Key Resources atau sumber utama. Syarikat kami mempunyai 3 sumber utama iaitu sumber kewangan, sumber fizikal dan juga sumber manusia. Yang pertama ialah sumber kewangan. Sumber kewangan syarikat kami diperoleh daripada pinjaman bank dan juga melalui perkongsian. Seterusnya ialah sumber fizikal. Sumber fizikal ialah sumber yang dimiliki oleh sebuah syarikat untuk penghasilan produk. Antaranya ialah bangunan, bahan mentah seperti fabrik, kain dan juga plastik. Yang terakhir ialah sumber manusia. Kami mempunyai bilangan pekerja yang ramai serta berkebolehan tinggi. Ya, hai, Assalamualaikum. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang Key Partners berdasarkan BMC Report. Okey, seperti yang kita tahu, Key Partners ni merujuk kepada rangkaian pembekal dan juga rakan kongsi dalam perniagaan yang dijalankan. Okey, sebagai peniaga dan ataupun usahawan, kita mesti tahu siapa yang akan jadi kita punya pembekal, siapa yang akan jadi kita punya rakan kongsi dan siapa yang akan memasarkan kita punya produk-produk. Okey. Syarikat Core Furniture telah mengadakan beberapa hubungan dengan syarikat-syarikat di luar sana bagi memastikan bisnes kami dapat dijalankan dengan baik. Syarikat kami mengadakan hubungan bersama syarikat Full Form Plastic di mana syarikat ini akan membekalkan kami bahan mentah seperti propylene dan polyethylene untuk menghasilkan kami punya produk lah. Okey, baiklah, ini itu saja sedikit yang saya dapat ceritakan tentang Key Partner syarikat kami. Okey, sekian, terima kasih. Hai, saya Firizan. Saya akan menerangkan cost structure dengan ringkas. Cost structure menerangkan semua kos-kos yang terlibat untuk menjalankan perniagaan. Company yang bijak adalah company yang merancang kos dalam perniagaannya. Kita boleh menentukan cost structure melalui aspek key resources, key activities dan key partners. Ciri-ciri struktur kos yang perlu dititikberatkan adalah seperti kos tetap, kos yang ditanggung oleh syarikat setiap bulan, kos bangunan, insurans, pemasaran dan periklanan. Kos boleh ubah bergantung kepada pengeluaran produk dan penggunaan. Kos yang terlibat seperti gaji kerja, kos utility dan kos bahan mentah. Ekonomi mengikut skala, kos yang memberi manfaat kepada syarikat jika mengeluarkan produk dengan kuantiti yang lebih besar. Contohnya, syarikat akan membeli bahan mentah secara ukal. Yang keempat adalah ekonomi bilangan. Kelebihan jika skop operasi adalah lebih besar atau lebih banyak pelanggan. Contohnya, syarikat yang memaksimumkan penggunaan pengangkutan untuk menghantar produk bagi mengurangkan pekerjaan. Terima kasih.